Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami untuk waktu ini. Okey, kita berdebar ni. Moga-moga adalah tetamu kita di talian sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, DJ Sheila. Ya Allah, ya ampun Tuan. Akhirnya dapat juga kami mendengar suara Tuan ni. Ya. Itulah dia kita dah wawarkan dah nak bersama dengan penguasa bomba kita hari ni sebab semua orang nak tahu tentang World Drowning Prevention Day ni yang disambut pada hari ini iaitu 25 Julai. Jadi bila kita dah dapat talian dengan Tuan ni, kita rasa lega lah sebab kita nak tahu sedikit tentang sambutan ini. Dan saya nak ucapkan dulu selamat petang kepada penguasa bomba kita, Tuan Roshdi Fitri bin Roslan, Ketua Cawangan Program Kesedaran dan Keselamatan Awam, Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur. Jadi Tuan sihat semua okey? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang kita nak dengar. Jadi mungkin kita teruskan dengan soalan kita. Tuan boleh terangkan sedikit tak tentang sambutan yang saya sebutkan tadi dan temanya untuk tahun ini. Silakan Tuan. Baik, terima kasih DJ. Okey, untuk makluman DJ dan pendengar sekalian, daripada tahun 2018 hingga tahun 2022, sebanyak 1,341 kes kematian yang berpunca daripada insiden lemas. Selalunya kawasan-kawasan sungai dan talian air mencatatkan rekod kemalangan yang tertinggi lah, iaitu sebanyak 814 kes kematian. Dapatan maklumat yang kita perolehi daripada WHO, lemas merupakan salah satu daripada 10 punca kematian di seluruh dunia DJ. So, statistik lemas telah menyebabkan lebih 2.5 juta kematian dalam dekad yang lepas. Dan purata, setiap tahun adalah sebanyak 236,000 kematian direkodkan setiap tahun di seluruh dunia yang disebabkan oleh insiden lemas ni. So, untuk maklumat DJ juga ada pendengar semua, majoriti kematian yang disebabkan oleh lemas ni, kebanyakannya 90% kes berlaku di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Di peringkat global, kadar lemas tertinggi berlaku di kalangan kanak-kanak berumur di skala 1 hingga 4 tahun dan diikuti oleh kanak-kanak berumur 5 hingga 9 tahun. Bayangkan jumlah korban manusia, sosial dan ekonomi menyebabkan kerugian yang amat tinggi. Sebenarnya walaupun begitu, sebenarnya kes-kes lemas ini boleh dicegah. So, justru pada tahun 2023, pada tahun ini WHO telah menyokong resolusi kelemasan yang dibentangkan dalam satu Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-76 berhubung World Drowning Prevention Day ataupun Hari Pencegahan Lemas Sedunia. Okey, yang kita akan sambut pada setiap 25 Julai pada setiap tahun dengan tema Anyone Can Drown, No One Should. Siapa sahaja boleh lemas, tapi tiada siapa yang perlu lemas. Okey. Itu dia. Jadi itulah temanya untuk tahun ini. Sedikit kita dah dapat tangkap dah setiap tahun pada 25 Julai iaitu hari inilah jatuhnya Tuan Ya, betul-betul DJ. Okey, jadi apa tak kita nak tahu berkenaan dengan inisiatif Jabatan Bomba untuk menyokong sambutan World Drowning Prevention Day ni ataupun Hari Pencegahan Lemas Sedunia? Okey, untuk makluman DJ dan pendengar semua, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selaku urus setia bagi Majlis Keselamatan Aktiviti di Air, kita telah merancang beberapa aktiviti bagi menunjukkan sokongan kita dan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung dengan keselamatan aktiviti di air. Okey, antaranya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah mengambil beberapa inisiatif, antaranya first, kita menyebar luaskan info keselamatan aktiviti di air melalui media elektronik, antaranya radio, televisyen dan media-media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain-lain lagi lah. Okey, yang kedua, selain itu kami juga membuat rondaan di kawasan-kawasan yang berisiko dan memberikan khidmat nasihat, pesanan kepada pengunjung di badan-badan air seperti tasik, sungai, lata dan banyak lagi lah. Okey, dan inisiatif ketiga kami juga menyampaikan maklumat berkaitan keselamatan aktiviti di air. Okey, melalui program-program kami, antaranya kita ada program ceramah. So, kita selipkan input-input berkenaan dengan keselamatan aktiviti di air dalam program ceramah. So, kita mengadakan pameran. So, kami mengedarkan pamphlet-pamphlet dan brosur untuk paparan kepada orang awam. Dan kami juga menjalankan demonstrasi-demonstrasi dalam aktiviti ataupun program-program khusus ataupun latihan yang kita buat. Mana kami memberikan demonstrasi penyelamatan mangsa melalui teknik jangkauan dan lain-lain teknik yang boleh digunakan pakai bagi menyelamatkan mangsa yang lemas. Maknanya di peringkat kita orang awam yang melihat mangsa-mangsa yang lemah, kita boleh bantu melalui latihan-latihan yang kami berikan. Okey, selain itu,
Untuk makluman semua pendengar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh mengakses ke laman sosial Jabatan Bomba dan Menyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Antaranya kami mengedarkan video-video daripada channel YouTube Banging Keselamatan Kebakaran JBPM Kuala Lumpur, dan kita juga ada FB Bomba Kuala Lumpur dan Keselamatan Kebakaran Bomba KL. So melalui akses ke semua akses tu, tuan-tuan boleh dapat banyak tips-tips, video, poster infografik yang boleh kita kongsikan kepada semua. Okey. Okey, itu dia inisiatif Jabatan Bomba yang akan dan telah pun dilakukan. Ini nak tanyalah tuan, kita selalu tengok berita kan, di radio, di TV, di media sosial berkenaan dengan orang yang lemas dan sebagainya. Saya nak tanyalah tuan, adakah orang yang lemas ini, adakah mereka yang tidak pandai berenang ataupun dia dah boleh berenang tapi dia lemas juga? Dia bergantung kepada apa ni tuan? Okey, sebenarnya untuk kes-kes insiden lemas ni tak semestinya kita pandai berenang kita tak boleh lemas. Sebab kalau kata kita tengok balik risiko di air. Kalau kata kita tengok contoh ada isu-isu kepala air, betul? Ya, betul. Tengah-tengah tempat ada isu kepala air, lepas tu ada tebing-tebing, kawasan-kawasan tebing-tebing yang curam dan ada permukaan yang licin. Ada pula kes-kes yang melibatkan kawasan yang ada sirkulasi air, maknanya ada putaran hidrolik. Contoh di bawah-bawah macam di bawah-bawah air terjun kan. Kadang-kadang kita ni pandai berenang. Betul. Tapi bila kita sampai ke kawasan-kawasan yang ada risiko-risiko tu, maknanya dia melebihi apa yang kita jangka. Yeah. Selalu kalau kata orang yang pandai berenang ni, dia menjangkakan kita berenang semua macam berenang dalam kolam biasa, betul, air yang tenang, apa semua, betul? Betul. Tapi bila tambahnya risiko-risiko lain macam ni, so kadang-kadang ada setengah kita tak terlatih ataupun tak dilatih untuk menangani risiko tu. Ya. Jadi bila berlaku macam tu, so kita akan dibawa oleh arus yang deras. Contoh macam kepala air. So kita akan tenggelam dalam hidrolik air. Contoh di bawah air terjun dan banyak lagi lah. So kena berjaga-jagalah. Kena jaga-jagalah. Kalau macam kata dekat air terjun ke kan yang kita pergi tu, kita boleh tahu ke dia ada putaran air ataupun air yang membahayakan kita tuan? Okey, dia sebenarnya macam ni DJ. So selalunya kebanyakan tempat-tempat macam tempat-tempat kawasan tempat kita berekreasi, kawasan-kawasan badan air ni selalunya memang ada badan-badan yang menjaga. Itu di bawah PBT, pihak kawasan petang ataupun pihak utama semualah. Okey. So selalunya di kawasan-kawasan badan air ni memang akan terpapar beberapa tanda ataupun simbol bendera macam bendera tanda amaran apa semua. Dan ada papan-papan tanda yang menunjukkan kawasan-kawasan ataupun keberbahayaan yang mungkin timbul. Okey, apabila kita melakukan aktiviti di air pada waktu tu. So kita kena alert terhadap persekitaran yang terdapat di kawasan tu lah. Melainkan kalau kata kita tiba-tiba kita masuk dalam hutan. Okey, kawasan yang mungkin jarang-jarang sekali kita masuk ataupun pihak-pihak lain masuk. Maknanya mungkin ada kawasan-kawasan latar yang di kawasan pedalaman. So kawasan-kawasan macam tu kita mengambil risiko sendiri. Okey, atas apa yang akan berlaku pada diri kita ataupun keluarga kita ataupun rakan-rakan yang kita bawa bersama. Okey, itu paling penting, kita kena dapatkan kebenaran dan juga mengikut arahan yang telah pun ditetapkan tuan. Ada tip keselamatan tak? Keselamatan aktiviti di air yang boleh tuan kongsikan kepada pendengar kita untuk kita elakkan berlakunya kejadian lemas ni tuan? Okey, bagi untuk mengelakkan berlakunya kejadian lemas, antara tips-tips yang kita boleh kongsikan kepada semua pendengar, antaranya pastikan bila kita nak melakukan satu-satu aktiviti di air, pastikan kita kalau boleh kita bawa teman. Okey, ataupun bila kita nak keluar tu, kita maklumkan kepada jiran-jiran sekeliling kita kata kita nak mengadakan satu aktiviti di air sekian-sekian tempat. Okey, selain daripada tu kita kena dapatkan maklumat keadaan cuaca lokasi rekreasi tersebut. Sebab selalunya kepala-kepala air ni berlaku apabila berlakunya hujan bukit, betul? Betul. So kalau kata kita dah dapat info, kata pada hari tu mungkin ada yang berlakunya hujan. So better kita elakkan daripada melakukan aktiviti tersebut. Okey, kita juga kena pasti risiko yang mungkin berlaku di badan-badan air. Okey, contoh kadang-kadang dalam kawasan air itu kadang-kadang kita tak boleh nak mengenal pasti ataupun tahap ketinggian air itu sendiri. Once kalau kata kita berenang terlebih seronok nak berenang, kadang-kadang kita dah masuk dalam kawasan yang terlampau dalam dan mungkin kita lemah ataupun kita letih pada ketika tu, mana kita tahu kan.
Ya, betul. So mungkin kita nak cuba untuk stop, tiba-tiba kita tenggelam. Kena peluk panik pada waktu tu, Masya Allah. Dia selalu panik lah, panik. Yes, bila panik, so kita dah ada di luar kawalan, so kita dah mula tertelan air apa semua. Nah, memang masa tu antara lain kalau kata ada pengawal-pengawal di kawasan-kawasan tersebut, kalau kata boleh membantu kita, okey. Kalau kata kita berseorangan, memang kita menggunakan padah. Risiko tu memang agak tinggi lah, Tuan Betul. Bermakna kat sini kepada anda tu yang suka pergi ke tempat-tempat yang mandi-manda, ataupun kita sekarang ni kan orang pergi hiking. Bila pergi hiking, dia suka masuk ke hutan-hutan yang ada air terjun kan. Betul. Sebab memanglah pemandangannya tu cantik nak ambil, tapi kenalah berwaspada dan kenalah berikan orang kata memberitahu kepada mereka yang berwajib. Itu paling penting. Selain daripada tu DJ. Ya. So selain daripada tu, kita juga nasihatkan kepada pengunjung-pengunjung untuk kawasan-kawasan badan air ni untuk menggunakan pakai jaket pelampung ataupun jaket keselamatan mengikut kesesuaian lah. Baik. So kalau kata ada anak-anak kita yang nak bermain-main air apa semua tu, pastikan kalau boleh kita bagi pelampung pada diorang. Betul. Lepas tu kalau kata dapat tahu teknik untuk menyelamatkan diri di dalam air, lagi bagus. So kita sebenarnya ada teknik-teknik yang kita boleh amalkan untuk menyelamatkan mangsa di dalam air ni. Itu kita kena belajar dari mana tu? Adakah ada kelas ke? Boleh tengok dekat YouTube saja ke? Okey. So sebenarnya Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia memang menyediakan latihan-latihan ataupun kita panggil sebagai kursus-kursus penyelamatan di air. Baik. So kalau kata kita tengok, so sebenarnya untuk satu-satu kes kemalangan ataupun kes insiden yang melibatkan insiden lemas ni, paling mudah sekali adalah teknik jangkauan lah. Baik. Teknik jangkauan tu maknanya bila kita nak menyelamatkan seorang mangsa, apabila berlakunya kes lemas, kita boleh ambil dahan, kita boleh ambil batang kayu ataupun apa-apa peralatan yang boleh kita jangkau kepada mangsa tersebut. So apabila mangsa dapat menjangkau tali ataupun jari ataupun kayu ataupun apa-apa peralatan yang kita beri untuk capai dia tu, maknanya dia boleh tarik dan kita boleh menyelamatkan dia daripada badan air tersebut. Okey. Itu cara teknik jangkauan. Kita ada teknik balingan. Okey. Okey, teknik balingan ni contoh bila ada je mangsa-mangsa yang hampir lemas, contoh dia minta tolong apa semua. So kita kena ingat, bila kita duduk dalam badan air macam dalam tasik apa semua ni. Baik. Okey, kalau selain daripada pelampung, contohlah kita tak dapat pelampung di kawasan kita kan. Okey, kita boleh menggunakan tong. Contoh kita ada simpanan tong air contoh. So kita boleh bagi kepada mangsa yang lemas tersebut. Okey, selain daripada itu, kotak polistrin pun kalau ada, boleh dijadikan sebagai salah satu barang yang kita boleh balik untuk mangsa lemas tu terapung di permukaan air. Dan paling basic sekali, kalau kata tak ada juga benda-benda tu, beg plastik pun boleh dijadikan sebagai peralatan untuk kita terapung di permukaan. Tapi kaedah dia, bila kalau kata kita pakai beg plastik, contoh kita ambil beg plastik, contoh kita ada beg plastik hitam. So selalu beg plastik hitam ni dia lebih keras, kualiti dia lebih tinggi. Betul. Kita masukkan angin ke dalam plastik tersebut, kita ikat elok-elok, kita baling kepada mangsa. So dua teknik ni amat-amat berguna sewaktu berlakunya insiden lemas, DJ. Okey, maknanya kat sini kita kena bersedia lah. Maknanya kau nak pergi mandi-manda ke, nak berendam dan sebagainya, kena letak siap-siap. Walaupun kita tak adalah minta kita akan lemas, cumanya persediaan. Pastikan plastik tu tak bocor ke apa ke. Takut juga ya kan. Itulah dia gelak tuan tapi itulah kenyataannya tuan kan. Bermakna kat sini kita kena fikirlah 2-3 kali sebelum kita nak bawa keluarga kita, terutamanya anak-anak kecil, apabila kita nak pergi berenang dan sebagainya. Tuan, macam mana kita nak tahu satu-satu tasik tu ataupun laut tu dia bahaya ataupun tidak? Ada tak tip? Ataupun macam mana? Sebab ada yang tanya kat kita ni. Ada yang tanya? Ada. Okey, dia sebenarnya untuk kawasan-kawasan badan air ni sebenarnya kita ada tanda dan simbol-simbol. Tanda tu maksudnya tanda-tanda papan tanda yang terdapat di kawasan badan air lah.
Selalunya bila once kita masuk dalam satu kawasan rekreasi air, di pintu hadapan sekali dia akan mention siap-siap dah kawasan, ada badan air apa semua, tanggungjawab sini pastikan, peringatan apa semua ada dekat situ. Okey, so dekat kawasan badan air itu sendiri pun, tadi kita dekat pintu masuk. Dekat kawasan badan air pun ada sesetengah tempat memang diletakkan tanda-tanda peringatan ataupun okey, dia letakkan salah satu tanda kita bagi sebagai tanda bendera. Bendera. Okey. Tanda bendera. Contoh kalau contoh kawasan-kawasan air tu, contoh saya bagi contoh macam kawasan pantai. Baik. Okey, kalau kata kita tengok ada je tanda bendera hijau, maknanya kawasan air tu tenang dan boleh kita lakukan aktiviti air. Selamat. Contoh kalau kata tiba-tiba dia ada tanda bendera merah, maknanya kawasan situ berbahaya. Ada juga kawasan-kawasan di mana kawasan tempat tu digunakan untuk aktiviti meluncur. Okey. Yang tu dia bendera dia berwarna putih dan ada satu petak berwarna hitam. So maknanya kawasan-kawasan tu tak sesuai untuk berenang. Maknanya dia untuk kawasan untuk meluncur sahaja. Okey. Dah banyak lagi lah tanda-tanda bendera ni yang kita boleh buat carian apa semua. Kena belajar ni. Maknanya kena tahu maksud bendera. Bendera je main redah je Betul. Dia. Bukan saja-saja dia letak dekat situ lah. Pameran untuk ambil gambar ke, bukan memang untuk memberi amaran. Jadi itulah sebelum kita tutup untuk Sembang KL ni, apa pesanan tuan kepada pendengar kita berkenaan dengan air laut dan juga keselamatan? Silakan tuan. Okey, baik. Pesanan saya kepada semua pendengar, DJ dan semua orang. Okey, pastikan apabila kita nak melakukan satu-satu aktiviti, terutamanya untuk melakukan aktiviti di air ni lah. So kita pun dah tahu statistik terlampau tinggi berkenaan dengan kematian yang disebabkan oleh insiden lemas. Jadi pastikan apabila kita keluar, pastikan kita menyediakan preparation yang perlulah untuk kita melakukan aktiviti itu. Selain daripada itu, kita kena pastikan cuaca dalam keadaan baik. Lepas tu kita kena pastikan adanya peralatan-peralatan sokongan untuk anak-anak kita, macam pelampung apa semua. Dan pastikan kawasan-kawasan yang kita akan turun ni, pastikan adalah kawasan-kawasan yang sering dikunjungi. Bila kita pergi ke kawasan yang sering dikunjungi, maknanya banyak tindakan prekausi keselamatan yang telah diambil oleh pihak pengurusan badan air tersebut. Maknanya dekat situ ada fire safety dan ada juga setengah-setengah tempat tu memang dia letakkan siren kecemasan. Okey. Contoh kalau kata ada badan air apa semua, bila dia bunyikan siren tu, maknanya semua orang kena take alert, maknanya ada bahaya. Naik macam tu. So ada pula pengawal keselamatan yang akan panggil naik apa semua. Dan kadang-kadang kita ni selaku kadang-kadang bila kita ni pengunjung, kadang-kadang kita tak biasa dengan kawan-kawan tu. So yang tu yang kadang-kadang kita kadang-kadang buat endah tak endah. Kita tambah lagi dengan sokongan suara. Naik apa semua, baguslah nak naik. Itu memang mindset kita lah selalunya. Betul. So kita berharap dengan adanya program-program kempen, dengan adanya program-program Hargrip World Prevention Drowning untuk setiap 25 Julai kita akan sambut selepas ni. Kita harap kita dapat mengurangkan ataupun kita ambil zero terus lah. InsyaAllah. Zero insiden untuk drowning, untuk kes-kes lemas. InsyaAllah. Itu dia, terbaik sekali, padu sekali segala informasi yang tuan berikan kepada semua pendengar kita, dan kami juga ambil maklum lah. Ini salah satu perkara yang kita perlu ambil maklum tuan. Ada orang kadang-kadang dia nak konten, dia buat benda-benda yang bahaya semata-mata nak bergambar. Kadang-kadang dah tahu dah mungkin benda tu bahaya, tapi dicubanya juga. Mungkin katanya tak apa, sempat lagi tuan itulah betul. Dia. Itu paling penting. Betul. Tepat sekali tuan. Nanti bila-bila datang konti tuan, turunlah konti. InsyaAllah. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Rosdi Fitri kita kerana sudi bersama kita pada hari ini, dan semoga semuanya berjayalah semua aktiviti yang dianjurkan oleh pihak bomba, iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Berkat RFM. Baik, sama-sama kasih. Itu dia penguasa bomba kita, Tuan Rosdi Fitri bin Roslan, Ketua Cawangan Program Kesedaran dan Keselamatan Awam, Bahagian Keselamatan Kebakaran. Terima kasih juga kepada Charles Didi kita, penerbit untuk hari ini, untuk tajuk kita pada petang ini, tentunya menerusi Sembang KL. Akan kembali pada hari esok dengan topik yang lain pula, menerusi Nadi Kota KL.